warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الحمد لله. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak ARG KL Selangor atas penganjuran sembang santai aperture anak muda kita pada hari ini. Topik yang cukup menarik dan yang saya muliakan Syekhuna dan juga murabi saya Al-Fadhil Syekh Ahmad bin Syadan Al-Hadrami hafizahullah dan kekanda saya iaitu saudara PU Izzat ataupun Ustaz Izzat. Masya Allah, antara satu orang anak muda yang kuat dakwahnya, sama macam gurunya lah, Ustaz Ahmad, Masya Allah, tabarakallah. Seterusnya, para guru, para alim ulama yang menonton juga mungkin pada malam hari ini, para habaib yang kecil tak dapat diimbau gelar, yang besar tak dapat disebut nama. Semuanya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah bersempena dengan malam Jumaat pada hari ini yang disebutkan, yang disabdakan oleh Nabi SAW, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu bagi sekalian hari. Saya menyeru kepada diri saya juga dan juga seluruh sahabat-sahabat dan juga kita semua yang menonton pada malam hari ini, kita menumpang keberkatan malam Jumaat pada hari ini. Saya nak mengajak, mari sama-sama sambil-sambil kita sembang santai. Ada anak-anak muda yang juga turut menonton pada malam hari ini. Mari sama-sama kita banyakkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Dan malam hari ini kita taklah formal macam kita sembang ataupun kita bicara di pentas-pentas, sama ada di malam ambang tahun baru ataupun ambang kemerdekaan ataupun forum Maulidur Rasul, Isra' wal Mi'raj dan sebagainya, ataupun apatah lagi kita macam nak sembang di masjid. Tidak, tapi kita nak sembang, kita kata dari hati ke hati. Talk apa kita kata, sembang empat mata. Macam itulah lebih kurang. Apa masalah yang ada, apa penyelesaian yang mungkin kita nak cari, solusi yang kita nak. Kalau boleh ada ibu bapa yang menonton pada malam hari ini, keluar daripada majlis kita pada malam hari ini, dia bawa satu perkara yang cukup besar dalam diri dia, dia nak lakukan perubahan dalam diri dan juga khusus kepada anak-anak muda yang ada pada hari ini. Sebab itu, Islam ni tersebar dengan kasih sayang. Islam tersebar dengan kasih sayang. Sebab itu Nabi SAW diutuskan bukan untuk melaknat orang. Tidak, tetapi Nabi SAW diutuskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Maka sebab itu kita nak dengan kasih sayang, kita nak jaga anak-anak muda kita pada hari ini, yang mana yang jauh, yang mungkin jauh daripada Allah, kita nak ambil mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah. Dan hikmah tu mungkin insya-Allah nanti akan dikupas oleh panel kita pada malam hari ini. InsyaAllah yang pertama panel kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Syadan Al-Hadrami, dan juga panel yang kedua saudara Ustaz PU Izzat kita. Baik, saya pun tak berniat untuk bercakap panjang. Saya pun hanya semut kerdil saja kalau nak berbicara panjang. Panel kita insya-Allah akan kupas sembang santai kita pada malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi bagi yang menonton dan mengikuti di ARG KL Selangor. Alhamdulillah. Dan untuk soalan yang pertama, kita terus saja insya-Allah Ustaz dan juga Pizat untuk soalan kepada Ustaz Ahmad Syadan tentang soalannya berbunyi tentang akidah, yang mana pada hari ini gempa akidah, kalau boleh kita sebut istilahnya gempa akidah. Kita biasa dengar gempa bumi dah kan.
Tapi gempa akidah pada hari ini telah melanda bukan sekadar anak muda, bahkan generasi yang bukan muda pun turut terkena tempiah dah. Yang mana pada hari ini kalau kita tengok gelombang-gelombang teknologi yang akhirnya menyebabkan kita tengok ada pengaruh hedonisme, liberalisme, sekularisme dan banyak lagi mama yang lain kan, yang mungkin insya-Allah boleh dikupas oleh panel kita yang pertama. Insya-Allah, fadhal mashkur. Alhamdulillah, syukurulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keizinan untuk bersama-sama di lapangan sembang santai. Apa anak muda, cerita anak muda, ni cerita lah. Tapi dia ada hip hop sikit kata. Jadi alhamdulillah kita pun moga-moga pada malam ni kita tak hanya bertiga saja. Kalau boleh kita nak ramai-ramai anak-anak muda, remaja yang ada. Cuma saya tak dapat pula nak tengok dalam Facebook saya sendiri. Mungkin Dai boleh tengok Facebook supaya dapat tahu ada soalan apa-apa yang mencelah mengenai soalan tadi, gempa akidah. Ini ini apa kata tema ataupun apa yang kita nak ceritakan mengenai akidah. Pertama sekali, kalau kita ingat ada satu perkataan yang famous yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ajarlah anakmu mengikut zamannya. Jadi kalau kita nak ceritakan tentang hari ini, ialah yang tadi disebutkan hedonisme, liberalisme, ini semua kita akan mengatakan ini zamannya. Memang pada permulaan zaman dulu ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Itu dah masuk ilmu tauhid dah tu. Bila saya sebut Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, termasuklah Syiah, Mujassimah. Ini semua saya tanya kepada ibu bapa yang ada menonton bersama. Agak-agaknya kalau anak tanyalah, ini semua boleh jawab tak? Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Jadi maknanya sekarang itu ilmu tauhid. Tetapi hari ini telah menjadi propaganda ataupun menjadi isu kepada anak-anak bangsa kita yang penterjemahan daripada semua tu. Penterjemahan daripada Qadariyah, penterjemahan daripada Jabariyah, penterjemahan daripada Mu'tazilah, penterjemahan daripada Salafiyah, Wahabiyah, Syiah. Ini semua, inilah yang berlaku hari ini. Jadi kalau cerita tentang akidah, sebab tu saya kaitkan tadi perkataan yang didiklah anakmu mengikut zamannya. Jadi kita tak tahulah, saya tak tahulah Dai ataupun Piu. Ada orang cakap, habis, jangan bagi dia main komputer. Jangan bagi dia laptop, jangan bagi dia handphone. Ya, betul. Tapi awak hidup zaman, awak duduk dekat dekat dalam zoo dekat dalam hutan. Maknanya kalau betul-betul sebab benda ni sebenarnya berlaku. Ada seorang ustaz, famous ustaz tu. Kalau buka YouTube memang masuk ustaz tu. Ismail Allah yarham. Ustaz Syamsuri, Datuk Syamsuri. Itu dulu masa zaman saya, agaknya mungkin dalam 20 tahun dahululah. Tapi hari ni pun macam 20 tahun juga. Allah. Walaupun dah 40 tahun. Dulu ada Ustaz Syamsuri ni, dia kira marja' ataupun perujuk kepada pelukis kartun. Kartun apa? Saya lupa kartun dalam gila-gila ke geli hati ke apa semua. Ujang. Ujang. Bolehlah apa. Jadi dekat saya teringat ada seorang orang bertanya dengan ustaz tu. Ketika mana ustaz tu datang ke rumah seorang anak muridnya, datang masuk dalam rumah anak muridnya. Lalu anak muridnya dia datang ziarah rumah ustaz. Ziarah rumah ustaz.
Lalu anak dia ada sekali. Dia pun ceritalah, rumah saya tak ada TV. Yang ustaz tu punyalah malu. Sebab masuk rumah ustaz, TV pun ada. Makna ustaz pun pakai TV. Tapi dia punya semangat, dia tu, saya tak nak anak saya pakai TV ni semua, tak nak. Lalu ustaz tadi diam. Agaknya terkena jugalah kalau saya pun terkena juga. Jadi bila budak tu, anak dia tadi, ustaz anak murid dia tadi sebenarnya nak datang rumah ustaz ni untuk tengok baby ustaz baru lahir. Jadi bila baby tu keluar, bapak dia pun cakap, Masya Allah cantiknya, comelnya budak ni apa kan. Lalu anak dia ada kan, tadi dia semangat kata saya tak nak ni, menjahanamkan dia tengok TV ni semua. Lalu dia pun panggil anak dia. Dia kata, nak tengok baby ni. Baby ni muka dia macam siapa? Mesti dai dengan PU dah agak dah. Kita semua yang ada anak, kita tahulah. Mesti anak muka emak ataupun muka ayah. Betul. Tahu tak apa yang berlaku? Anak kecil ni tadi, dia pun cakap, tahu. Macam apa? Macam Ninja Turtle. Dia kata Ninja Turtle ni memang budak ni takkan tahu kalau dia tengok TV. Kan, betul tak? Betul. Kalau saya salah. Maknanya, kita hari ni saya nak cakap ni, kita ni ibu bapa, kita kena tahu juga macam mana. Khususnya ilmu tauhid, ilmu akidah yang kita belajar. Kita pun kena belajar. Bukan sibuk hantar anak pergi sekolah agama, ini ada anak yang dihantar sekolah agama, tapi mak bapak tak hantar. Dia ada bibik. Dia ada bibik. Bibik tu lah yang datang hantar. Silap bulan bibiknya seksi-meksi. Allah. Bibiknya hantar, benda ni berlaku. Bibik hantar, anak punyalah tutup tudung, kain hijau, baju sekolah agama. Tapi yang hantar bibik tu pakai seksi-meksi. Silap bulan tak mandi lagi. Allah. Jadi nak ceritakan kat sini, kalau kita sebagai mak bapak pun kita tak pandai nak jaga anak, inilah yang berlaku. Di antaranya ilmu agama. Kita pun mak bapak kena belajar ilmu agama. Jangan kita hanya sibuk anak, kenapa anak saya tak menjadi, kenapa anak saya tak, kita pun tak belajar ilmu tauhid. Dan hari ni ilmu tauhid yang kita belajar, akidah pula, kita belajar ilmu akidah, ambillah ilmu yang sama atuk kita, ibu bapa kita yang dulu. Maknanya mak bapak hari ni janganlah ambil ilmu tauhid yang lain pula. Itu yang akhirnya lah sekali mak bapak sendiri yang tak nak duduk tahlil arwah, tak nak duduk majlis baca Yasin. Mak bapak sendiri yang ini, nanti anak pun tak tahu, dia confused. Atuk suruh wirid lepas mayang, mak bapak tak suruh wirid lepas mayang. Ini yang jenis calo punya, lepas solat calo punya. Calo betul. Dia lari tinggalkan. Jadi oleh sebab itu, kita kena tengok betul-betul macam mana kita nak membentuk anak tadi. Pertama kita sendiri, dan yang kedua bagaimana anak itu dibentuk ikut zaman dia. Tapi ilmu akidah jangan pula ubah, sebab itu adalah ilmu akidah yang asal daripada tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu penjelasan yang cukup menarik. Saya teringat bila yang berbagai Ustaz Ahmad sebut tentang ibu bapa kena didik anak mengikut zaman dia. Ini satu perkara yang sebenarnya macam saya sendiri pun, anak mungkin baru masuk pasti 4-5 tahun. Tapi mungkin orang-orang yang mungkin dah ramai anak, sebagaimana Syekhuna sendiri, dah melalui fasa ataupun zaman mendidik anak start daripada lahir, sebelum anak tu lahir lagi pun, macam mana pendidikan yang terbaik. Yang tu perkara-perkara yang perlu dititik beratkan. Dan kalau tidak dengan ilmu, pasti kita tak akan boleh buat benda-benda macam tu. Dan sebab tu bila mana Ustaz kempen untuk ibu bapa pun kena tahu juga sedikit supaya kita tak tergelincir, terutamanya bab akidah, maka saya beranggapan bahawa ianya merupakan satu perkara yang kalau dalam bahasa orang putihnya compulsory, benda yang wajib, benda yang sangat penting
Sebab kita hari ni sibuk cari, kalau ikutkan di rumah kita tu, dah water tu tak larat nak pump dah rumah kita, jamban punya dah penuh. Pasal fikir makan je. Makan ni kira sedap-sedap semua. Allah. Kata guru saya sebut lah. Dah water tu sampai pening. Asal datang pump je mesti full punya tank. Sebab macam-macam. Jumpa ikan bakar, jumpa kerang bakar dalam tu. Jumpa macam-macam. Sebab apa? Sebab fikir makan, insyaAllah kenyang perut. Tapi bila kita fikir atas iman kita dan juga keluarga kita, kita akan dapat lahirkan sesuatu yang luar biasa. Terutamanya melahirkan generasi yang soleh. Sebab itu bila mana untuk giliran PU Izzat, sebagaimana yang kita tengok pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lihat anak-anak muda kita pada hari ini, termasuklah kita, semua yang tak kira muda pun memang suka kepada hiburan. Sama ada hiburan di kaca TV ataupun di media masa dengan gosip-gosipnya, dengan macam-macam lah. Gosip tu nama baru lah bagi mengumpat, Ustaz. Gosip tu supaya nampak macam riba lah, dia nama interest kan, sedap sikit lah nama nak panggil kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi walaupun berlaku penjenamaan ataupun nama lain, dosa tetap dosa kan. Tapi bila sebut tentang hiburan, semua orang suka hiburan. Tapi Islam mungkin telah menggariskan satu garis panduan yang cukup hebat dan juga lengkap tentang hiburan ni, terutamanya dalam kalangan anak muda yang kalau kita lihat hari ni aplikasi yang cukup pelbagai. Mungkin ada komen daripada PU Izzat untuk penjelasan insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala amma ba'd. Terima kasih pada moderator kita Da'i Anas. Dia orang yang pengalaman jadi host ni, dia lain. Biasa jadi host dia mudah ya. Kita pun naik semangat. Kalau apa dia, kalau moderator dia, host dia menarik, kita pun jadi semangat ni. Nak ada bancuh. Dan tak lupa pada sahabat panel saya, Fadil Ustaz Ahmad Syahadan Al-Tahami. Masa panas. Allah. yang dapat bersama malam ni kan. Alhamdulillah. Sebelum saya jawab soalan daripada Da'i Anas, saya nak ajak semua yang menonton, baik ibu ayah, anak-anak. Yang pertama, jom kita like dulu page RG Kuala Lumpur Selangor ini. Dan kenapa saya ajak like? Sebab insya-Allah akan ada banyak input yang boleh kita dapat secara langsung macam ni. Ataupun insya-Allah lepas PKP habis nanti, mungkin selepas 31 Ogos semuanya selesai insya-Allah, kuliah-kuliah di masjid dan sebagainya akan diupdate balik di page ni insya-Allah. InsyaAllah. Like lah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Bila balik pada soalan tadi, kita tahu bahawa semua orang dia ada kecenderungan untuk minat pada sesuatu lah, tak kira lah apa-apa pun bentuk hiburan dia. Ada orang yang minat main bola, ada orang yang minat tengok bola, ada orang yang minat tengok orang nyanyi, ada orang yang suka menyanyi. Hatta di pejabat saya sendiri ada seorang tim saya ni, dia memang dia minat dengan qasidah dan dia duk khidmat, meratalah dia khidmat kat Habib Nail. Ustaz Ahmad pun kenal. Nama dia panjang. Nama dia Mustafa Umar Hasan. Nama panjang. Wah, Umar. 3. Tu nama dia, belum nama ayah gitu. Betul lah. Dia selalu duk khidmat. Sebab apa? Dia memang minat qasidah. Dan kat office ni kadang-kadang tak payah pasang qasidah lah, bakat dengan suara dia je. Okay. Masya-Allah. Masing-masing ada kecenderungan. Hatta saya sendiri pun saya minat bola kan. Semalam kami menang 3-0, MU menang. Ada Yana tu. Nak lari tu. Kan? Nak sebut bahawa itu fitrah bagi manusia atas kecenderungan. Cuma ada cuma dia. Terutama kepada orang muda. Saya pun taklah tua sangat, muda lagi, anak baru sekolah rendah kan. Nak sebut bahawa minat kita macam mana pun pada benda yang sifat dia hiburan, tak kira lah bentuk sama ada permainan, lagu dan seumpama dengannya, letakkan sempadan dia adalah syarak. Saya ambil dua bentuk secara ringkas. Yang pertama secara offline di luar, yang kedua secara online dalam gadget-gadget kita ni lah khususnya. Sebab sekarang ni macam Ustaz Ahmad sebut tadi, gadget ni dah macam, yelah tak ada TV tapi tengok Ninja Turtle kan. Maknanya dunia di ujung jari kan, Masya-Allah. Tapi itu satu lagi PU nak bagi tahu, kalau kita duduk dekat dalam rumah yang tak keluar, anak tu takkan tahu. Tapi kita nak keluar, kita nak pergi keluar, tu yang anak tu tahu tu. Betul. Itu memang berlaku. Tak kata saya sendiri pun, di samping kita hafal, tak kira lah macam kami narrator nak hilang mengantuk, kita pasang qasidah.
Lepas tu kita lenjan ramai-ramai kan. Orang kan dengar dalam kereta kan. Tapi kalau ada anak, kita kena pasang satu lagi lagu, Didi and Friend. Dan saya hafal lah semua lagu Didi and Friend tu. Dan sebut bahawa macam-macam bentuk, tapi kenapa saya kata sempadan dia syarak? Kita ambil contoh macam ni. Saya pergi offline dulu. Macam tadi saya sempat share dengan Ustaz Ahmad dan juga dengan Dai Anas. Ketika mana saya diminta oleh makcik-makcik, pakcik-pakcik kita di masjid, ibu ayah. Dia kata, Ustaz, anak saya ni main surau pun payah, kami cakap tak jalan kan. Mak ayah sampai kata apa, mungkin kena bomo luar sekali kot. Bomo luar ni maknanya orang asing lah. Bomo tempatan tak jalan. Mak ayah cakap ni habis dah. Kalau orang Kedah ni kata habis modal dah. Habis modal dah. Bukan takat pesan, dalil semua habis dah. Tapi dia tak jalan. Akhirnya saya buat apa? Saya ajak anak-anak muda ni, umur belasan tahun, kata 3, kata 4. Subhanallah kan. Budak-budak muda yang tengah semangat kan. Syabab wal fatayat, dia punya energi dia lain kan. Jadi saya ajak pergi main futsal. Cuma apa saya buat? Saya ambil pendekatan berbeza. Saya ajak main futsal pukul 3.30 petang kumpul. Orang biasa main lepas asar ataupun lepas isyak. Kan? Itu standard dari anak kaki futsal. Jangan ajak sampai ni. Kan? Jadi saya ajak pukul 3.30 petang. Kumpul dekat kawasan rumah budak-budak ni. Kemudian gerak ke futsal. Masa saya ajak tu kami main di Virok. Virok ni di Bangi. Tapi dah tak ada sekarang. Tutup dah futsal tu, dia buat kondo kat situ. Kita pindah lah banyak di futsal lain, tak ada masalah kan. Pergi ke sana sampai lebih kurang pukul 4, kami main je futsal macam biasa. Apa berlaku? Sekitar jam 4 suku, 4.20, tiba-tiba azan asar. Waktu ni lah kita punya turning point. Kalau nak ajak pergi surau, cerita rukun solat sekian, sunat sekian, orang Kedah kata apa? Tobat lahum, dia tak mau dengar. Tobat lahum tak dengar. Jadi kita buat apa? Kita kata berhenti Zat, Ustaz nak solat. Dia terus tanya, Ustaz, solat kat mana? Surau tak ada. Memang tak ada. Kita solat atas kot lah. Dia tak boleh komplain sebab kot kita yang payung, kita yang bayar kan. Kita, boleh solat sini Zat? Boleh, bukan najis pun. Dia kata, wuduk Zat, wuduk. Mai aku ajar. Kata. Kita pun buka botol air, ambil wuduk, dia tengok. Senang Ustaz. Ya, senang. Tapi kita pun kena hikmah lah kan. Tadi Dayana sebut hikmah. Jangan pula waktu asar baca rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, pakat lari budak ni. Padan 3 pun cukup lah kan. Maksudnya semayang habis tu, saya wirid yang ringkas, istighfar 3 kali, saya terus angkat tangan, doa paling ringkas bahasa Melayu. Tu dia punya key dia. Sebab, janganlah kita angkat tangan, bantai doa ku Arab, lah kali kita faham, belakang terlentang. Terus saya katakan, ya Allah Tuhanku, bagilah kami badan sihat, saya nak main futsal, mudah-mudahan sihat badan, malam boleh buat ibadat, amin. Dia tengok, lain Ustaz doa, awak tak boleh minta. Ustaz bagi sihat siapa? Allah. Dia akhirnya dia diam kan. Lepas tu kita main. Dan bila lepas asal saya main, saya pakat dengan seorang pelajar ni, anak remaja, nama dia Firdaus, saya ingat lagi. Saya kata Firdaus lagi second round ni tackle Ustaz, tapi tackle main-main lah, tackle sungguh aku pijak tu kan. So apa saya buat? Sebab apa saya buat macam tu? Sebab bila dia tackle, saya lompat tu dan berlakon sikit lah, kita golek-golek jatuh kan. Saya hanya perlu bangun, saya sapu lutut saya kata apa? Alhamdulillah, setback selok panjang, tidak habis rosak lutut. Itu je point dia. Kita nak hantar mesej kat budak-budak muda, Islam suruh tutup mesti ada kebaikan. Jadi sama juga, Islam suruh salat, yang penting bersih, ada wuduk, hadas terangkat, salat lah. Kan, mana-mana lah. Kata kok futsal ke, di mana pun. Rupanya, bila kita raikan kehendak kan, apa yang budak-budak ni nak, akhirnya dia boleh turut. Waktu nak solat tu Ustaz, Masya Allah kan, yang pakai rantai, dia buka rantai. Saya tak suruh buka. Dia buka. Dia tahu memang tak boleh. Tapi cuba kita cakap. Jangan pakai rantai. Dia akan sifat dia orang muda kan, dia nak melawan. Jadi bila kita ajak salat dia automatik dia buka rantai dia. Dia tahu rantai tak boleh. Yang paling best yang slot pendek ni. Dia tahu lutut aurat. Jadi apa dia buat? Dia tain, baju tu tak pasal-pasal dia tain, tapi getah seluar dia setengah paha. Supaya kami tu. Dia tarik lah. Yang penting tutup aurat dia katakan. Jadi akhirnya kita dapat tarik mereka. Dan Alhamdulillah daripada grup ni ada yang dah selesai tahun lepas, akhirnya dia sambung diploma tahfiz qiraat, dah hafal 30 juzuk Quran. Masya-Allah. Ada yang dah jadi imam di surau-surau, imam kita Selangor panggil imam rakyat kan, imam rawatib ni. Alhamdulillah. Tapi ambil masa lah, bukan petik jari jadi kan, cuma ambil masa. Itu secara offline. Mana raih hiburan yang dia nak, tapi kita bawa mesej. Sebab saya teringat guru-guru kita selalu pesan tentang bilhal. Nabi kan banyak buat pendekatan bilhal. Kita tunjuk. Cakap ni dia, orang kata apa, lut-lut dah kan. Memang tak lut dia, masuk tak sampai. Kalau dulu orang kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ni tak, dia tak ada masuk pun. Kan? So, daripada cakap, baik kita tunjuk bilhal.
Itu secara offline. Dan last secara online untuk Dayana dan Ustaz Ahmad. Saya ambil sikit ni. Online ni saya buat macam mana? Saya suka pendekatan yang macam ni. Kita buat sembang santai kan. Sebab tu kami pun di tempat saya ni, saya tengah live ni di kami punya maktabah, nama Maktabah Darul Ilmi di Bukit Mahkota Bangi lah. Kita ada daurah-daurah yang kita panggil guru-guru kita, antaranya daurah fiqh dengan Habib Ali Bakir, dengan Baba Bukhari Abdul Rahman, dengan Maulana Lutfi Muharram, dengan Ustaz Syed Qadir, GRG selalu lah urus kan, dengan Ustaz Syed Syarizan, dan ramai lagi. Yang tu kita buat khususi, maknanya orang nak mengaji kan. Tapi di Maya ni, kita di samping kita buat juga, sekarang kan banyak kuliah online sebenarnya, kita buat juga majlis-majlis begini, raikan orang muda kan, santai dengan mereka, sembang benda-benda yang dekat dengan jiwa mereka, dan insya-Allah akhirnya dia boleh tarik mereka balik pada jalan yang betul. Maknanya, okey, kau nak tengok bola, tengok. Kau nak buat apa lagi? Ada orang minat tengok movie, tengok. Tapi kita ajar mereka, di samping tengok benda tu, isikan juga masa dengan majlis ilmu. Saya bagi satu tips kepada anak muda yang menonton dan ibu ayah. Kita buat satu agreement atau perjanjian. Saya ambil kaedah simple. Kalau hampa nak tengok bola 90 minit, nak bagi habis game, kalau tak ada extra time lah. Mana habis tu ada yang lead goal menang. Okey, tapi hari yang sama kena spend 9 minit. Kita ambil 10% je. Untuk apa-apa yang sifat dia ilmu. Waktu itulah kita play lah video apa-apa pun, sekarang TV ke, komputer ke, handset, yang berkaitan dengan ilmu yang boleh kita bagi mereka dengar. Saya tak kata faham, tapi bagi mereka dengar. At least benda tu ada masuk dalam kepala, melekat dalam jiwa, mungkin bukan hari ini, 20 tahun lagi dia jadi manusia yang berguna. Masukkan je. Kan? Kalau kita buka dalam kitab Tarbiyatul Aulad kan, Syekh Abdullah Syekh Alwan sebut tentang memasukkan dulu elemen-elemen tarbiyah dalam jiwa anak-anak. Kan? So kita sumbat masuk. Tak kata orang lah. Macam Ustaz Ahmad, kita kenal lah orang yang saleh dan yang anak. Saya ni nakal dulu. Kan? Kira habis tempat lah rabat kita kata kan. Panjat pokok, panjat merata panjat. Tapi mungkin berkat guru-guru kita, doa ibu ayah kita yang sentiasa doa dan sampaikan juga ilmu-ilmu kepada kita, alhamdulillah akhirnya selepas beberapa puluh tahun mungkin dia bagi kesan, insya-Allah. Jadi masukkan je, buat perjanjian sikit ke, agreement ada hitam putih ke kan. Macam anak-anak saya letak syarat tu, nak main boleh, tapi jom kita baca Quran jap. Dan rupanya berkesan. So bila masa yang sesuai, selepas Isyak. Kalau kita buka dalam Murni kan, kata Syekh ni ada bagi beberapa fawaid. Selepas Isyak ada 4 benda yang boleh kita buat dengan keluarga. Salah satunya halaqatul ilm. Kan, iaitu halaqah ilmu. Apa saya buat dengan anak-anak? Anak saya kecil, sekolah rendah dengan tadika pasti sama dengan Dai Anas. Saya baca Syama'il secara ringkas kepada anak-anak. Saya ubah konsep jadi cerita. So bila kita cerita tentang sifat Nabi, kalau kita baca kitab qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darani amin, lepas amin anak pun aminah. Memang boring lah untuk budak kecil kan. So saya buat apa? Saya cerita, tengok dalam kitab ni sebut Nabi ni handsome. Handsome je, kita ceritalah hidung Nabi begini, rambut. So budak dia seronok dengar, subhanallah. Jadi bila dia seronok dengar, kita buat kaedah ringkas 5-6 minit, ulang hari-hari. Akhirnya bila dia ada mahabbah kepada Rasul SAW, nanti akan datang cinta-cinta yang lain pada ilmu, pada agama, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, satu perkongsian yang cukup menarik daripada Abang Long. Boleh panggil Abang Long lah, Abang Long kawasan. Saya kalau orang kata ni kira habis honak lah ni, kalau habis honak lah. Kira dah tobat lah tu, kira Allah Akbar, besar rahmat lah. Kata kan, Allah. Alhamdulillah, bila mana Piu Izzat kongsi banyak-banyak tips, kemudian beberapa pendekatan yang cukup menarik. Dengan turun padangnya, kadang-kadang bila ajak main bola tu, saya nak pesan satu lah, Piu Izzat jangan pakai baju warna merah tu lah. Jersey tu kalau boleh, bukan, jersey tu simpan dekat rumah, pakai baju lain nanti kalau nak main, jangan pakai baju MU. Jumpa ni design tahun 2008 punya jersey ni. Patut setia tu. Punyalah sama tu. Kesinambungan tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tak apa, tengok bola jangan sampai lalai, jangan sampai ralik kan. Slow-slow. Baik. Jadi bila mana kita nak sambung kita punya perbincangan kita, sembang-sembang santai kita bersama dengan Ustaz Syahadan dan juga Ustaz Syahadan juga Piu Izzat.
banyak lagi perkara sebenarnya yang kita nak kongsi. Kalau boleh dipanjangkan kita punya perbincangan, mungkin akan makan masa sedikit. Jadi kita nak minta izin lah, mungkin kalau macam habis terlewat sedikit, minta izin lah kepada yang menonton, terutamanya ibu-ibu, ayah-ayah, para syekhuna kita, para habaib yang menonton. Kalaulah sepanjang kita berkongsi ni ada cadangan, penambahbaikan, ada teguran dan nasihat, boleh panjangkan ataupun sampaikan kepada pihak ARG, dan insyaAllah akan disampaikan untuk kita buat penambahbaikan insyaAllah. Bila kita berbicara ni bukanlah bermakna kita yang baik ataupun kita dah pandai, tidak. Tetapi kita berbicara sebab kita nak kata dekat diri kita sendiri. Kita nak perbaiki diri kita dulu. Kemudian barulah kita nak ajak kepada orang lain juga. Sebab itu kita nak sambung tentang perbincangan anak muda pada hari ini, Ustaz Ahmad Syadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang bila mana Ustaz Ahmad sebut tadi remaja yang berubah satu perkara yang cukup memberikan keseronokan dan kegembiraan kepada ibu dan juga ayah. Siapa yang tak seronok kalau anak tu daripada, kalau bahasa Kedahnya, honak. Honak ni kira pailang lah kalau bahasa KL tu. Kalau Kelantan dia sebut kedebel. Kedebel kan. Itulah lebih kurang. Tiba-tiba boleh jadi insaf. Saya tertarik dengan soalan ni sebab ada beberapa soalan yang ada yang di message kepada saya di Instagram dan juga Twitter. Beberapa cadangan ataupun nama, dia kata, Ustaz ataupun Da'i nak minta tolong boleh. Ceramah Ustaz ni boleh tak saya dengar? Jadi bila saya buka, ceramah dia sangat luar biasa. Kenapa luar biasa Ustaz? Sebab dia punya ceramah dia memang sedap dengar. Sedap dengar dari sudut image dia lawa, dari sudut setting studio dia cantik. Tapi konten dalam tu, na'udzubillah min zalik, memang kalau dengar tu boleh rosak akidah. Boleh rosak akidah, bukan sekadar budak baru nak belajar. Orang yang dah lama belajar pun boleh lingkup, kalau orang Kedah kata. Jadi mungkin ada benda-benda yang perlu kita sama-sama buat precaution course ataupun buat satu langkah pencegahan, terutamanya anak-anak kita pada hari ni dilanda gempa akidah. Ada akidah yang luar biasa pemahamannya yang kita pun tak masuk di akal. Jadi benda-benda macam tu mungkin sebagai, kita kata, soalan yang kedua kepada Ustaz Ahmad untuk dihuraikan insya-Allah. Baik, saya nak sedikit menambah ataupun menyentuh kepada perkara yang tadi bila Piu cerita dengan anak tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada mak bapak cakap apa? Dia tengah cakap ni, sebab kita yang bercakap ni, kita bercakap sedap, tapi yang menilai itu orang yang betul-betul orang yang merasai. Dia akan cakap satu je. Alah, PWZ memang orang yang pandai. Ini kami ni alif betul. Bau masuk Iqra tentang Nabi Muhammad contohnya. Okey. Jadi saya nak sentuh kat situ untuk ibu bapa dengar. Saya pun bukanlah tiba-tiba terus jadi Ustaz Ahmad bin Syadan Al-Hadrami. Saya pun saya dibesarkan di bandar. Kalau memang masa saya gantikan sahabat saya Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah Habib Ali Zainal Abidin di Al-Kuliah masa tu saya menggantikan Habib Ali sebab Habib Ali uzur. Lalu TV3 kata nak minta ganti yang macam Habib Ali. Jadi saya gantikan. Walhasil saya bukan nak cerita masuk bakul angkat sendiri, tapi nak ceritakan bila saya bercakap ceramah, saya berkongsi ilmu, lalu masa tu Abang Halim Ustaz Halim Din cakap dengan saya. Dia kata, "Entah ni asal mana?" Saya kata asal Taman Keramat. Oh, KL dah. Masya-Allah. Memang. Saya dibesarkan di Taman Desa Keramat. Kalau orang Keramat ada tu, ini Ustaz Ahmad bin Syadan Al-Keramati. Keramat. Saya dibesarkan di Keramat. Dan masa saya cakap di Keramat tu, ni anak-anak muda. Kalau ada orang Keramat dengar sini. Ustaz pun lahir macam kamu juga. Ustaz lahir anak bandar. Ustaz bukan duduk hatta Ustaz boleh cakap Ustaz tak belajar pondok pun. Ustaz belajar sekolah rendah kebangsaan Taman Keramat, sekolah menengah Taman Keramat. Itu memang pure bandar punya.
memang orang kata dekat situ, dekat Keramat tu ada satu tempat. Ini bukan saya cakap. Ini orang TV3 cakap. Dia kata Keramat yang ada flat saya pun dah lupa. Flat apa yang kes banyak dadah tu kat mana? Dekat luar negara. Apa lupalah. Allah selamat. Ni mesti buat salah kan. Tu flat flat Columbia. Terima kasih. Selamat penaja. Ada suara. Macam Dai Anas. Flat Columbia. Itu flat Columbia tu apa tak ada? Dadah. Penagih dadah. Remaja sumbang mahram. Semua ada. Memang teruklah orang kata kat Keramat tu. Jadi saya nak ceritakan kat sini sampai orang tertanya macam mana Ustaz Ahmad boleh lahir dekat kawasan Keramat. Saya cakap jawapan saya satu. Saya kata kalaulah tidak kerana ibu bapa tidakkan aku lahir begini. Allah. Dan saya tak boleh sebut ibu bapa sebab ayah saya yang saya cintai, yang saya hormati, kerana beliau saya jadi begini. Allah. Ayah saya dah pergi kembali ke rahmatullah pada tahun lepas. InsyaAllah pada 5 Muharram nanti mengulangi majlis tahlil, haul insyaAllah. Saya jemput nanti PUZ dengan Dai Anas kalau boleh buat. Saya terang cakap, saya kata saya takkan lahir jadi macam ini kalau saya tidak ada seorang bapa yang garang, seorang bapa yang tegas. Bapa kena didik. Bapa tak boleh cara macam mak juga. Sebab tu kalau kita tengok zaman dulu, mak bapak kita, ayah dengan mak tak sama. Ya, betul. Mak mungkin boleh tolak ansur, boleh manjakan. Tapi ayah dia kena jadi ayah. Kalau mak dengan ayah sama, itu yang jadi hari ni. Akhirnya tak boleh. Saya ada sekolah. Tafiz. Dai Anas ada sekolah tafiz. Juga. Kita ada sekolah tafiz. Sebab tu saya, alhamdulillah, saya dengan remaja-remaja pun saya boleh bersama. Anak murid saya banyak remaja. Saya pun main futsal. Tu nanti PUZ kalau main futsal, boleh kita bersama. Dengan Dai Anas sekali. Baik. Saya nak ceritakan, saya pernah terlihat seorang anak yang masuk sekolah saya. Kalau saya di sini, bapak dia punyalah bawa tarik satu beg anak lelaki, anak perempuan dia pakai. Yang anak dia jalan je. Ini mak, ini bapak ke anak? Maknanya kat sini, kalau kita lihat, hari ni pendidikan, mak bapak pun tak berani nak tegur, tak berani nak ajar, anak bagilah dia beg sendiri dia bawa. Yang lagi sedihnya saya, pelajar-pelajar saya tengah assembly, tengah pimpinan. Budak ni tadi, anak dia tadi, ketuk perut mak ayah dia tadi, sampai berbunyi, sampai dengar. Adakah itu lawak ataupun itu jenaka kepada anak yang mainkan perut kita? Silap air bulan dia main kepala, orang Melayu kata apa, kepala bapak, main macam itu. Allah. Jadi oleh sebab itu Allah, saya nak ceritakan hari ni bukan saja tauhid, tapi akhlak juga. Sebab akhlak dengan tauhid ni bergabung sama. Sebab tu bila saya sentuh tentang sirah Nabi, saya akan tanya kepada orang yang selalu kata ini bid'ah, ini tak ada zaman Nabi, ini tak ada zaman Nabi. Saya tanya, Nabi datang sebelum membawa Islam, apakah Nabi? Kenal tak Nabi itu siapa? Nabi itu pembawa akhlak yang sangat terpuji. Akhlak yang sangat indah. Sebelum kamu nak kata halal haram, sah tak sah, ada dalil tak ada dalil. Tapi Nabi petunjuk kepada bangsanya, petunjuk kepada umatnya. Nabi akhlak terpuji kepada semua golongan. Ini hari ni, macam Dai kata, mak bapak, pertama sekali saya cakap dengan mak bapak yang ada, bawa anak pergi pengajian ilmu. Allah. Tapi pengajian ilmu yang tidak salah menyalahkan orang lain. Asyik kata
ini malam 7 liku tak ada dalil. Ni apa yang terbaru ni? Didik anak kalau isteri mandi, isteri basuhkan baju basuh baju suami dengan anak diasingkan, itu adab. Apa pula nak kaitkan dengan dalil-dalil? La ilaha illallah. Ini apa punya? Ini basuh baju. Basuh baju pun ada dalil apa? Basuh baju nak ada dalil. Bezakan di antara baju. Maknanya seorang isteri muliakan suaminya. Itu maknanya. Kan? Itu maknanya muliakan. Jadi yang kedua, mak bapak pun kena tahu. Jangan hantar sekolah. Oh, Masya Allah, sekolah tahfiz. Hantar sekolah tahfiz. Tapi akhirnya budak ni sembahyang tak ada kunut. Allah. Sembahyang tak ada kunut. Sembahyang tak ada wirid lepas sembahyang. Benda ni berlaku. Okey. Sebelum saya nak tangguhkan, saya nak jelaskan. Sebenarnya zaman sekarang ada hadis yang Nabi sebut. Nabi sebut di antara tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat. Nabi kata, apa kata? Antalidal amatu rabbataha. Ataupun antalidal amatu rabbaha. Iaitu Nabi SAW kata di antara tanda-tanda kiamat, iaitu akan lahirlah seorang ibu, akan lahir seorang hamba. Hamba akan melahirkan tuannya. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ni, Rasulullah sebut hamba. Ni mana pula zaman ada hamba? Nabi sebut hamba melahirkan akan tuannya. Pertama sekali, siapa yang melahirkan? Melahirkan laki ke perempuan? Perempuan. Jadi perempuan itu dikaitkan dengan seorang ibu. Melahirkan tuannya, macam mana pula ibu boleh lahirkan tuan? Nak menunjukkan Nabi nak beritahu akan datang satu zaman, anak akan kontrol mak. Anak akan jadi bos. Bos kepada kepada ibu. Ni bukan bosku. Ini bos yang lebih teruk daripada skala bos. Iaitu kurang ajar. Kurang ajar, kurang biadab. Ini semua. Tapi sebelum kita kata kurang ajar, kurang adab, biadab, kena tengok maknya juga. Adakah maknya itu terpelajar? Maknanya belajar ilmu agama. Sebab itu seorang suami kalau nak kahwin, Nabi kata apa? Pilihlah di mana kamu nak letak air manimu. Betul tak? Itu hadis kan? Rasulullah kata, maknanya pilih isteri untuk lahirkan anakmu nanti. Kamu pilih isteri kamu biar betul. Jangan pilih pula lelaki nak kahwin lelaki, perempuan nak kahwin perempuan. Ini pun sama juga. Ini samdul, ini badigul so'on. Jadi, oleh sebab itu, kita kena lihat bagaimana. Ini tandanya Nabi nak ajar, akan datang satu zaman, pengajian mak tak sama dengan pengajian anak. Tapi, soalannya, mak betul belajar ke tak? Kalau mak tak belajar, memanglah anak pun jadi huru hara. Tapi kalau maknya belajar, anaknya cuba didik, sampai dia jadi orang yang faham akidah, belajar betul-betul. Kalau tak pun, hantar dia datang kelas. Dan ibu apa pun duduk. Mudah-mudahan seorang guru yang melihat. Ini yang saya belajar daripada seorang guru saya daripada Yaman. Dia kata, pandangan seorang ulama kepada anak, itulah yang akan menjadikan ia berkat. Jadi, kalau ada pengajian Piu Izzat, pengajian Da'i Anas, bawa anak kepada mereka, insya-Allah akan lahirlah jadi orang-orang yang hebat seperti mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar tu sangat menggetarkan jiwa kita sebenarnya, sebab kita kena gerun sebenarnya, sebagaimana yang Ustaz Syahadan sebut. Terima kasih Ustaz Syahadan. Ustaz Ahmad, saya selalu sebut nama ayah tu sebab banyak kali sebut tu dia berkat tu nama mungkin. InsyaAllah, amin. Sayyidina Muhammad. Malam ni kita buat tahlil, baca ayat Yasin, kita hadiahkan kepada mereka yang telah pergi. Masya-Allah, tabarakallah. Kita kena jadi anak yang kenang budi. Saya teringat bila ada satu orang guru saya pernah sebut, bila guru kita bila hidup, kita banyak bantu dia. Mungkin bila dia susah, kita bagi macam-macam. Atau apatah lagi kalau yang susah tu mak ayah kita, macam-macam kita tolong, kita bagi duit dan sebagainya. Jadi bila mereka dah meninggal, takkan putus macam tu je. Tak ada nak tolong apa-apa. Takkan nak bagi duit. Duit dah tak boleh guna.
tapi hantarlah amalan kepada mereka sebagai kita kata kenang jasa mereka, masya-Allah tabarakallah. Dan satu perkara yang cukup menarik yang bila mana Ustaz Ahmad kongsi tadi tentang pendidikan yang melalui tauladan, iaitulah ibu dan juga ayah perlu kita kata ibarat ketam mengajar anaknya dengan betul, sedangkan kita sendiri pun ada kekurangan dan kelemahan, dan perkara-perkara yang cukup banyak sebenarnya yang perlu kita titik beratkan dalam pendidikan anak-anak. Tidak cukup sekadar kita bayar yuran bulanan, hantar anak ke sekolah tahfiz, pondok dan sebagainya, kemudian kita tinggal tanpa khabar berita. Bukan begitu kaedahnya. Jadi kita nak bawa amalan yang anak-anak kita dapat di sekolah agama tu bawa balik, dan kita pun nak amal juga, nak ambil keberkatan perkara tersebut, insya-Allah. Dan untuk sebagai soalan pengakhiran untuk PU Izzat, sebelum kita nak masuk kepada rumusan, saya kira soalan ni juga sebagai rumusan ringkaslah kesimpulan untuk PU Izzat sebelum kesimpulan yang akhir nanti akan dibuat oleh Ustaz Ahmad, insya-Allah. Baik. Kita sampai pukul apa Ustaz? Kita punya sembang santai malam ni. Ustaz Nick kat backstage. Kena tanya admin dulu. Admin berapa? Senang kan kalah 2 kali lah kau Ustaz. Macam apa ni pihak apa ni Allah. Boleh tak? Ini sembang kena ada kopi ni. Kena kopi sikit. Al-Qahwah. Al-Qahwah. InsyaAllah mungkin kita boleh buat sembang santai siri kedua. Siap ada selingan qasidah lepas ni, insyaAllah. Ini cadangan lobby awal-awal lagi. Dia boleh. Qasidah ada, wakil ada depan ni. Dia boleh sanggup. Cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk PU Izzat kita sambil-sambil kita dalam keadaan kita santai ni, perlu juga kita ingat bahawa serangan pemikiran ataupun apa dia panggil, bukan civil war, apa dia panggil, perang saraf. Ya, melalui kita kata aplikasi gadget yang ada pada hari ni. Awal tadi saya dah tanya, cuma in detail ataupun lebih lanjut lagi, sebab seolah-olah usaha ni merupakan satu usaha untuk hilangkan jati diri anak-anak Melayu pada hari ini, terutamanya Melayu Islam. Cubaan untuk menghilangkan jati diri ni bukan benda yang baru berlaku. Sebenarnya dah lama berlaku. Jadi satu perkara yang perlu kita titik beratkan ialah bila mana kita sebut tentang Melayu, dia tak boleh dipisahkan dengan Islam. Melayu mesti Islam. Sebab tu pun ada dalam perlembagaan. Orang Melayu ni dia wajib Islam, kemudian dia bertutur bahasa Melayu, kemudian dia berperwatakan dan juga ikut adat resam Melayu. Ni disebut dalam perlembagaan. Saya ingat saya disebutkan begitu. Profesor Abdul Mu'ati pun ada sebut begitu dalam ceramah dia sebelum ni, saya pernah tengok. Dan juga Dr. Ma'rufah pun pernah sebut. Ya. Baik, bila mana sebut tentang jati diri, ramai orang sebut tentang jati diri. Sebenarnya jati diri ni apa? PU Izzat, silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man nasrahu wa la ma'bad. Terima kasih pada Dai Anas, Samad dan semua yang masih setia menonton. Kebetulan Ustaz Ahmad sebut tadi, jadi saya tu nampak saya tunjuk-tunjuk tu sebenarnya ada saya punya tim kat depan ni. Kalau tuan-tuan betul, di office senang ada tim. Apa ni, kalau betul Ustaz Ahmad sebut tadi, kadang kalau kita nak baca Syama'il sendiri mungkin payah kan, teksnya dalam bahasa Arab, kita asal barih pun tak ada kan. Ta tu ta ke ti ke tu ke kita pun tak tahu dah. Jadi boleh dapatkan, saya jangan cari kat saya nak beli kat mana, saya tak tahu, saya dapat hadiah. Tuan-tuan pergi cari di kedai buku lah kan. Saya suka cadangkan yang ni kat tangan saya, karangan Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul Fizahullah Syekhuna. Tajuknya Kelahiran Teragung, yang disusun oleh Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul. Dia ringkaskan daripada, sebab Ustaz Muhadir ni tulis banyak buku. Sebelum ni ada tulis biografi lengkap Rasulullah dan Q&A tentang Rasulullah. Dan kitab ni Ustaz Muhadir susun daripada awal sampai habis sempurna tentang Rasulullah SAW dalam bahasa Melayu, tulisan Perumi. Jadi kalau mak ayah nak ambil satu bahagian baca dengan anak, saya yakin tuan-tuan, Rasulullah ni ajib, subhanallah. Kita hanya perlu baca, walaupun kita bukan orang yang mahir, tapi kita dah dengar dalam pengajian guru cerita sekian, kita cerita balik pada anak-anak dengan membaca pun, kerana
ianya batang tubuh Rasulullah SAW, rasa dia confirm lain. Rasa dia confirm lain. Jadi ceritalah, cerita. Kan kalau kata kita cerita tentang mata, saya nak cerita pasal Dayana. Mata dia bulat, semua orang tahu semua mata bulat. Dalam tu ada warna hitam. Biasalah normal, tapi bila kita cerita Nabi, mata Nabi ni sifat dia sedemikian. Sehingga para ulama tarikh, kalau kita baca in detail dalam surah, seolah-olah Nabi ni bahasa kita sebut custom made. Dia request nak macam tu lah Allah Ta'ala buat, nak cerita sempurnanya. Kehamilan tu dengan sangat luar biasa. Jadi bila baca antara Rasulullah, insya-Allah dia akan bagi kesan yang subhanallah, kita pun laluilah dan rasailah. Macam tu, nak cerita pun payah kan. Jadi bolehlah cari yang ni satu. Cuma yang ni tebal sikit lah. Kalau nak pendek, cuba tengok buku yang banyak diringkaskan oleh Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, Fizallah. Dia banyak tulis. Antara yang letter tu kita Asy-Syifa kan, dia ringkaskan dulu, ambil 10 hadis pertama dulu. Subhanallah. InsyaAllah kalau kat situ pun kita dah dapat banyak input untuk kita kongsi dengan anak-anak dan keluarga, insyaAllah. Baik. Jadi balik pada soalan dari Anas tadi. Saya share ni sebab saya seronok. Anak-anak, saya suruh dia baca. Ya sekolah rendah kan baru mengeja kan. Suruh dia je. Nanti kita cerita. Dia akan jadi, di samping bonding dengan anak, yang paling mahal adalah bonding kita sekeluarga dengan Rasulullah SAW. Itu yang mahal tu, insyaAllah. Baik. Jadi bila sebut tentang in detail tentang jati diri, ada sebahagian orang yang dia allergic kan, dia allergic. Melayu-Melayu tak payah sebut dah, dia kata dah. Kita bukan soal kita ni bangsa apa. Kalau nak kata pure pun mungkin saya tak tahulah. Ustaz Ahmad lahir di Keramat, tapi mungkin keluarga kadang ada orang tu dia Jawa campur dengan Mendeling kan. Ni Bugis. Bugis sama Bugis kan. Anak kita ada campur kat apa? Saya belah Patani. Patani. Tempat ni bumi. Kalau di Afrika kita ada Mesir, kalau di semenanjung Nusantara ni kita ada Fatani lah. Tempat para ulama, insya-Allah kan. Jadi saya sendiri pun sebelah ayah, daripada keluarga sebelah ayah asal daripada Zabid di Yaman. Masya-Allah. Belah mak campur lah. Di mak saya orang Kelantan campur dengan Siam sikit lah kan. Maknanya asalnya itulah orang Melayu, orang Nusantara. So kita kenal orang kita dengan adabnya, dengan tertibnya, dan terbina adab dan tertib ni bukan sehari dua hari. Dia terbina ratusan, mungkin ribuan tahun, membentuk satu nilai, satu norma, atau kita sebut bahasa yang nak kata jati diri. Dan bila datangnya Islam, subhanallah, dia sikrenah, dia masuk elok je. Sebab apa yang diajarkan dalam adat resam kita, subhanallah, begitu jugalah, malah ditambah baik lagi dengan apa yang dibawa oleh Islam. Contoh ingat tak kalau kita kecil-kecil nak makan dulu, tok saya, almarhum tok saya, dia tak akan bagi cucu-cucu ni minum air ketika makan. Tak bagi. Berselang air lah, berselang air. Selang air, lepas tu kami sampai berlakon, buat tercekik lah, apalah, akal lah semua kan. Minum punya pasal kan. Rupanya, memang kita pun sebagai orang Islam, kalau kata nak mudahnya, kalau kita buka dalam, kalau nak baca Ihya mungkin tebal dah lama lah kan. Kadang kita baca straight pun, mau makan tahun, buka Bidayatul Hidayah. Sebelum nak pergi Nihayah, kita start dengan Bidayah kan. Muqaddimah sendiri, bila cerita bab adab, makan pun detail. Rupanya Islam ajak itu, jangan isti'ajal, jangan kelang kabut kan. Nak makan, nak minum. Kan diajarkan kita untuk ambil makanan yang paling dekat di depan kita. Itu orang tua kita ajar. Rupanya dia ada satu, kita apa, kesinambungan ataupun benda yang sama. Saling kait. Itu perkataan dia kan. Saling kait yang sangat cantik. Maka bila terbina jati diri orang di tanah Melayu ini, orang dengan agamanya pula agama Islam, identiti itulah yang kita kena kekalkan. Betul Ustaz Ahmad sebut dah awal tadi kan, kita didik anak sesuai dengan zamannya kan. Cuma ada beberapa benda yang kita kena kekalkan apa yang telah ditinggalkan. Kalau kita nak kata nak tinggal semua, malam ni Ustaz Ahmad tak pakai serban lah kan? Sebab serban dah lama dah para ulama pakai kan, Nabi dan para sahabat pakai, benda tu dah lama kan? Adakah semua benda lama kita nak tinggal? Tak. Selagi mana benda itu baik dan dia boleh membina satu jati diri yang hidupnya dengan syariat, sempurna dengan adab dan adat resam yang baik, maka kita kena kekalkan. So ringkas, 3 lah saya ambil. 3 je sebab masa kita pendek. Yang pertama, kita kekalkan adab dalam keluarga. Kena kekalkan. Sebab itulah nilai jati diri utama. Saya terngiang-ngiang satu saya nak kata iklan pun bukan lah. Tapi macam slot pendek dalam IKIM, kalau rancangan Usrah Nurani tentang ataupun malam sekarang dari Makiti kan, Imanuna, kita ada ramai lagi, Maulana Tufi ganti almarhum Ustaz Fadli Yamani kan.
Di celah-celah tu akan ada suara DJ Datin Kak Mona Jazman, dia kata apa? Gelanggang yang kecil di rumah ada manfaat yang besar untuk ummah. Ayat tu pendek je. Tapi nak sebut kekalkan adab pembinaan jati diri orang Islam, kemudian di Malaysia pula orang Melayu, semua tata cara hidup di rumah itu kekalkan dengan anak-anak. Sebab tu saya kata bila orang bergaduh tentang adab isteri basuh baju suami asing, kalau saya sebut secara garang orang marah pula. Sebab tu sebaiknya suami lepas menikah baca, biar kita tu boleh baca muhimmah, kita baca dengan isteri, baru tak timbul isu ni. Ni kitab muhimmah pun tak pernah dengar, lepas tu nak kelahi payah kan. Lepas tu saya kata bagi Ustaz Ahmad cakap lagi, saya cakap jadi marah pula. Saya nak sebut bahawa Jangan marah. Tak marah. Dia lapar ni, kita makan lagi. Bulan Jumaat ni jangan marah. Allah. Poin saya nak sebut apa, subhanallah, kalau kita tengok hubung kait yang Dayan kata, hubung kait antara adat resam orang Melayu dan apa yang diterapkan oleh Islam di rumah dalam konteks kekeluargaan ni sangat indah kan. Ibu ayah kita ajar nak masuk bilik mak ayah ketuk dulu. Bukankah itu Islam ajar adab macam tu? Kan bila nak bercakap dengan mak ayah kena bahasa, ya, takallam biqaulin karim, cakap bahasa yang paling indah. Islam pun ajar macam tu, adat kita pun ajar macam tu. Makan, cuba try balik kampung, raya haji dah boleh raya kat kampung ni kan. Sebab sekarang ni PKPP, dulu PKP, lepas tu PKPB apa? Saya pun lupa dah. PKPB, sekarang ni PKPP, lepas ni PKPK sendirilah. Kan, jaga apa yang sepatutnya jaga tu. Kan? Jadi balik kampung cuba kita ambil makanan ikut dan. Apa maksud ikut dan? Contoh depan kita nasi, ni ada lauk A, lauk B, lauk C. Cuba langkau pergi ambil. Apa tok kita kata? Ambil yang depan dulu. Dan subhanallah, kalau kita buka dalam ihya misalnya kata, dalam fasal yang kedua dalam ihya, dalam bab tarbiyah ruhiyah tu kan, latihan jiwa tu, kita ada satu bab tentang mendidik anak-anak dan khusus bab makan. Memang Hujjatul Islam Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah sebut adab makan, ibu ayah kena ajar pada anak, ambil yang di hadapanmu dan jangan mendahului kedua orang tuamu. Awak Imam Ghazali orang Melayu ke? Dah. Nak sebut bahawa Islam dan apa yang diajar dan adab budaya Melayu ni satu benda yang telah ada hubung kait yang sangat kuat. Maka kita kena kekalkan benda tu. Adab yang kecil-kecil ni pun kalau kita buat dalam keluarga, subhanallah, dia akan bagi impak yang sangat besar. Jadi kekalkan jati diri keluarga Melayu Islam itu dalam masyarakat kita. Satu. Yang kedua, sebab kita ada 3 je, masa pun tak panjang ni. Yang kedua, dengan guru. Yang ni lah yang kita tengok paling banyak hilang. Allahu Akbar. Saya teringat waktu saya di Kedah, macam saya sebut tadi kan. Zaman saya pergi Kedah ni, saya bukan orang Kedah. Mak orang Kelantan. Saya boleh cakap Kelantan. Kalau saya start cakap Kelantan, habis tak boleh ubah lah. Gajah Kelantan? Boleh. Dia tu baik kat pakat lekat sini. Tak boleh mana. Bahaya. Jaga Ustaz Nik ada belakang tu. Jadi ayah saya orang Perak. Tapi bila saya pergi Kedah, saya jumpa guru-guru yang subhanallah, antara guru yang banyak memberi kesan pada hidup saya. Antara guru saya yang awal adalah Syekhuna, kami panggil Pak Long, Syekh Zainal Asri bin Ramli Fazahullah. Beliau adalah guru pertama saya dalam hampir semua bab berkaitan agama secara khusus. Sebelum tu kita mengaji lah, tapi ialah sekolah rendah main-main budak-budak kan. Dan dia adalah menjadi manusia yang menjadi asbab saya akhirnya ke pondok mengaji, bagi bersungguh sikit. Itulah mukaddimahnya. Pak Long baru balik pada Mesir masa tu, muda sangat lagi. Kami pergi mengaji beberapa orang, antaranya mungkin Ustaz Ahmad kenal aku, Ustaz Syahil Syahbuddin. Syekh Syahbuddin tu satu batch dengan saya sepengajian. Subhanallah. Jadi kami mengaji, kita tengok santunan Pak Long ataupun orang kenal dengan Syekh Zainal Asri kan, kami panggil Pak Long. Subhanallah, dia ajar kami tentang bagaimana tertib dengan, kami tengok macam mana Pak Long khidmat pada Syekhuna Syekh Nuruddin Marbut Al-Manjari Al-Makki Fazahullah. Dia tutup guru dah, tapi bila berdepan dengan guru dia subhanallah. Dan bila saya tengok Syekh Nur sendiri, kalau Syekh Yusuf Bakhur turun ke Malaysia kan, Syekh Nur punya khidmat tu kita surrender terus. Rupanya adab dengan guru ini satu benda yang sangat mahal dan semakin hilang. Bila hilang adab, barakah hilang, penguasaan ilmu hilang, semua benda hilang. Sebab dia ada maklumat, dia tidak ada hikmah. Sebab tu tindakannya tidak bijaksana, tindakannya tidak membumi dengan baik kepada masyarakat. Jadi tolong saya nak ajak ibu ayah kan, semua remaja-remaja yang menonton, kita hidupkan kembali budaya beradab dengan guru, sebab itulah jati diri kita sebagai orang Melayu, apatah lagi sebagai seorang Muslim. Kena jaga sungguh.
Kan hatta memang itu pun yang diajar, lalu depan orang yang lebih tua pun kita tunduk, apalagi dengan guru-guru. Dan saya yakin Ustaz Ahmad, kalau yang menonton Facebook tengok nama tu kan, ada Ahmad bin Syahdan Al-Hadrami, orang di Hadramaut lebih maklum lah, kita cium tangan guru, kita santuni mereka. Saya sendiri Ustaz Ahmad dengan Dai Ana, saya nak share satu pengalaman. Dan satu hari ni saya ada rakaman program TV lah di Kelantan. Jadi saya dah sampai kat KLIA, sakit perut tapi nak keluar balik flight dah sampai. So terpaksalah saya rushing rezekinya. Saya tak beli tu seat depan tu, dia panggil apa? Seat depan tu lah. VIP ke apa dah lah, saya pun lupa nama dia. Saya tak beli, tapi waktu print tiket kita check in tu, mungkin seat lain dah penuh, seat tu yang kosong. Jadi dapat secara percuma lah seat tu kan. Jadi saya dapat masuk awal. Saya laju. Pasal apa laju? Nak masuk tandas dalam flight. Tak tahan lagi. Laju. Bila laju tu, saya ada lintas seorang orang tua dan tiba-tiba rasa cering ni. Cering ni kita nak terjemah apa? Meremang bulu roma. Meremang bulu roma lah. Bahasa kita jumpa perkataan payah. Cering kan? Jadi saya pun berhenti. Saya pusing belakang, saya tengok Syekh Nur tengah jalan dengan isteri. Saya kata, sudah, kita pergi lintas dia, kita kalau nak pergi tandas, lintas guru. Hilang rasa nak pergi tandas. Saya patah balik, saya salam Syekh Nur, saya kata, saya minta maaf, anda tak perasan, gini-gini. Kita pun tolonglah ambil beg dia apa pun. Memang sampailah ke Kelantan, anda tak pergi tandas pun. Hilang rasa. Allah. Sebab kita, bila dah potong guru macam tu, habis-habis lah, hilanglah rasa. Nak sebut bahawa kenapa kita, bukan kata sebab kita baik tak, tapi kita diajar oleh guru macam tu, dan guru ajar bukan mereka sebut, tapi mereka tunjukkan. Kan? Bila mereka berdepan dengan guru-guru mereka, mereka sangat menyantuni dengan baik. Kan kita tengok satu video almarhum Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, dia masuk dalam majlis dengan Habib Ali Jufri. Beliau duduk di belakang, Habib Ali bangun, pergi salam, tarik depan, dia tak mau. Padahal dia guru. Tapi itulah adab para ulama. Bila mereka buat macam tu, bilhal dengan perbuatan, dia tak cakap banyak. Syekh Ali Jumaah, waktu Habib Umar sampai di Azhar, dalam majlis Syekh Ali bangun. Kan, Syekh Ali endorse. Telah datang barakah dalam majlis kita. Nak sebut santunan sesama mereka. Kalau kita tengok kat Malaysia, saya ingat waktu Buya Yahya mari ziarah kan Habib Ali Zainal Abidin. Macam mana mereka menyantuni. Subhanallah, kita adab tu kena dikekalkan. Kalau tak, kita tengok apa jadi. Ada pelajar tumbuk cikgu kat sekolah. Kan? Cekik cikgu. Ada satu kes kan yang cekik cikgu di bangunan tingkat 4 nak tolak bagi jatuh. Pelajar tingkatan 2. Allahu Akbar. Dia kata cikgu tu cikgu baik. Kalau saya cikgu, saya rasa selesai dah budak tu. Kan? Nak sebut bahawa macam tu nya hilang adab. Jadi kita kena hidupkan balik. Siapa nak mula ni? Di dalam keluarga, mak ayah daripada kecil tekankan kepada anak-anak benda tersebut. Keluarga pun jadi ada jati diri Melayu Islam, di depan guru-guru, di sekolah, di madrasah pun kekal dengan benda yang sama. Dan ketiga dan terakhir, dalam bersahabat. Yang ni lah yang Ustaz Ahmad sebut awal tadi tu. Dalam bersahabat, kekalkan identiti Islam, tambah pula kita orang Melayu dengan adab Nusantara yang sangat baik. Saya suka sebut kan, ada dua perkataan yang sangat glamour di kalangan orang muda. Ni yang tengok ni mak ayah ke remaja ingat. Satu, binatang. Binatang ni glamour warna pink. Saya sebutlah. Binatang ni glamour warna pink. Ekor dia pusing-pusing. Kenal semua. Ma'ruf. Kan? Selesai. Yang kedua, bodoh. Dia tak sebut bodoh. Bodoh ni nampak baik. Kan? Sebab bahasa buku, dia sebut bodoh. Perasan tak anak remaja kita? Hatta kadang di madrasah kan? Dia nak ajak kawan dia, weh bodoh cepat lah. Dia tak tinggal perkataan bodoh. Kalau dia nak marah, dia keluarlah binatang tadi tu. Dia keluarlah. Saya suka sebutkan anak-anak, tak payah cerita benda besar dalam berukhuwah, bersilaturahim, mulakan dengan buang perkataan bodoh itu dulu pun cukup. Contoh nak pergi main bola. Weh bodoh cepatlah nak main bola. Saya kata kalau tak sebut bodoh, tak jadi bola ke? Jadi kan? So, kalau tak mau panggil nama pun kan. Kalau tak panggil weh pun, weh jom main bola. Kan okey. So didik dengan perkataan yang baik. Ingat benda kecil, tapi Nabi kata kullu ma'rufin sadaqah. Walaupun benda kecil, pahala dia macam orang yang bersedekah. Sedekah ni besar. Kadang orang tengok alah sedekah. Sedekah ni Allah cerita dalam surah Sajdah. Esok kita nak baca ni. Kan esok sembahyang subuh. Muka surat 2 atas sekali. Kan ayat 12 tu. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Sebahagian mufassir sebut na'mal salihan itu dalam ayat itu adalah sedekah.
Orang sampai sanggup minta balik kat dunia sebab nak sedekah supaya dapat nikmat yang besar dalam syurga Allah. Jadi kita mungkin duit tak mampu banyak, antaranya dengan cakap benda yang baik-baik. Kullu ma'rufin, semua benda baik pahala sedekah. Jadi ligan kan. So buang perkataan tak baik, insya-Allah dalam berukhuwah bersahabat, bila kita tak guna perkataan yang tak elok, dia akan jadi lebih baik, lebih harmoni, lebih cantik. Jadi kalau kita boleh pupuk budaya itu, jati diri terbina sebagai seorang Muslim, tambah pula dia orang Melayu, maka merge tu. Bukan kita kata orang itu Ustaz, orang India, orang Cina tak baik ke? Tak ada masalah. Saya ada ramai kawan India, Cina. Saya ada seorang guru dalam bidang latihan. Mungkin sebahagian kenal Tuan Haji Faizul Ikhwan Irusan. Ayah dia dan mak dia, kami panggil dia Cindian. Parent dia seorang Cina, seorang India. Tapi dia gabung lah. Beliau masuk Islam sekitar umur 18 tahun. Tapi orang yang mulazamah dengan majlis-majlis ilmu, majlis Ustaz Muhadir, majlis Ustaz Syarizal, majlis Syekh Nur, setiap hari di Masjid Negeri. Silap-silap dia lagi alim daripada kita. So tak kira bangsa tu dulu, tapi cerita dia, dah kalau kita orang Melayu, bonus lah. Memang adabnya begitu, jati dirinya begitu, tambah dengan Islam pula, insya-Allah dia akan jadi sangat cantik. Kalau boleh pegang benda tu, apa pun bentuk ujian kat luar, mudah-mudahan kita ada satu shield, kan? Kita ada arsenal kan gudang senjata. Kalah daripada serangan-serangan semua tu kan. Insya-Allah. Jadi cuba. Dan ada orang tanya kan, kat mana nak dapat benda ni, tuan-tuan? Ni dalam live ni ada 3 muka. Muka saya, ni kita cakap ni. Sebelah saya, belah ni, Fadil Ustaz Ahmad Syahdan. Dan kita ada host kita kat ujung tu, ada Anas. Tuan-tuan boleh pergi kat YouTube, type lah nama saya, type nama Ustaz Ahmad Syahdan, type nama Dai Anas. Banyak sangat dah perkongsian mereka ini, malah guru-guru yang lain, tentang adab-adab, tentang tata cara, tentang nak membina hidup dengan jati diri Muslim. InsyaAllah dengan yang tu dulu pun dah baik dah. Nabi kata kalau tak boleh jadi orang yang aliman, jadi muta'aliman. Tak boleh jadi muta'aliman, jadi mustami'an. Orang yang mendengar pun cukup. Kalau tak mampu lagi nak dengar dengan banyak, jadi muhibban. Orang yang kasih kepada orang yang suka majlis ilmu, dengar. Mudah-mudahan kita dapat tempias. Tapi wala takunu khamisan. Jangan jadi yang kelima, fatahlik. Celaka orang Nabi kita. Dah lah ta'lim. Saya lah ta'lim. Kan? Belajar pun tak nak. Malah. Dengar pun tidak. Cinta pun tidak. Malah membenci. Ini binasa. Jadi paling tidak jadi muhibban. Tapi janganlah sampai bila-bila muhibban je. Naiklah sikit. Jadi mustami'an. Lepas tu jadi ta'aliman. Akhirnya mudah-mudahan kita boleh jadi seperti guru-guru kita, insyaAllah. Sekadar itu dulu. Wallahu a'lamu bissawab. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih PU Izzat. Satu perkongsian yang cukup padat, ringkas dan juga mutakhir. Tu berita tu. Mutakhir. Saya teringat bila saya tertarik dengan apa yang PU Izzat kongsi tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buah daripada adab tu ibarat pohon yang tidak berbuah. Siapa yang ada ilmu sekadar ilmu sahaja tetapi tidak mempunyai adab, ibarat pohon yang tidak berbuah. Macam kita tanya pasal durian. Sekarang mungkin durian Musang King lah, IOI lah, D24. Jangan sebut. Anak tak boleh makan. Nak bagi Ustaz Ahmad tu terbayang tu, tengok dulu penuh panjang. Allah. Anak tak boleh makan ni, sedih. Oh ya ke? Kenapa tak? Sebab Anak kena sedih. Dia panas dia tu takut kacau urat tu. Kali ni sedih betul. Tak boleh makan. Okey. Apa kita doakan semua yang ikut live ni, semua doakan PU Izzat semoga cepat sembuh, boleh makan durian. Amin insya-Allah. Cuma kita nak cerita pasal buah daripada adab tu, dia melahirkan sesuatu yang cukup bermakna. Kalaupun ilmu seseorang tu sedikit ataupun mungkin tak banyak macam orang lain, tapi adabnya masya-Allah tabarakallah cukup hebat, menyantuni orang, sopannya, dengan hormat kepada gurunya, ibu bapanya. Ini yang terlebih baik sebenarnya. Sebab itu pada hari ini bila kita sebut tentang adab, saya nak menarik perhatian tentang pokok durian. Tadi tu saya nak bagi simbolik pokok durian. Orang tanya macam mana sedap buah durian tu, sebab tak pernah rasa. Jadi saya pun nak gambarkan sedap buah tu, tak boleh lah. Saya cerita pasal daun, pasal kayu, pasal dahan dia macam mana. Orang tak boleh bayang. Orang kena rasa dulu benda tu. Orang kena rasa, barulah dia boleh tahu hasil daripada buah durian tu macam mana rasa dia. Macam tu juga bila orang tanya kita macam mana belajar lama-lama tak lenguh kaki ke, macam mana pergi masjid tak bosan lah. Kita nak explain benda tu pun susah sebenarnya. Sebab yalah, saya pernah duduk dalam satu daurah masa baru nak mula-mula belajar dulu di Melaka.
Al-Fadil Ustaz Zulkifli Baitul Qura wal Fuqaha di Paisub Sungai Udang. Ustaz Zul tanya, boleh tak duduk daurah ni bersila lama-lama sebab kami ni budak-budak yang baru nak belajar kan. Jadi kata, takkan bersila lama kot. Jadi memang bersila lama duduk bercampur dengan budak-budak yang balik cuti musim panas. Duduk belajarlah kita akidah tahawiyah kan, walaupun tinggi tu kan. Tapi yalah, mula-mula kan kita ikut dengar dengan qasidahnya, dengan Ustaz Syauqi yang masya-Allah tabarakallah, kita dengar, kita belajar kan kalau bab fiqh kan. Kemudian dengan Abi Nur, Syekh Nuruddin Marbul Bajari pun kita ikut pengajian. Ada budak yang dia tak tahan, memang kena halau dalam majlis, memang kena halau. Sebab tu saya sebut tadi, mungkin sebagai kesimpulan daripada Ustaz Ahmad pada malam hari ini, penutup untuk majlis kita. Kadang budak yang baru nak belajar jumpa dengan guru yang salah ni satu benda yang cukup berbahaya sebenarnya. Kan? Sebab tu tadi bila Ustaz Zul Pondok Baitul Qura, guru kita yang mulia masya-Allah tabarakallah, dia bagi tahu nanti kena siap sedia. Kadang-kadang ada guru yang tak suka kita main handphone dalam kelas, ada guru yang tak suka kita berdiri kejap duduk, kita bersembang. Jadi dia jelaskan. Kemudian satu perkara yang cukup menarik ialah adab lah. Kita tak boleh nak lawan lah adab mereka masya-Allah tabarakallah. Jadi sebagai terakhir, sebagai kesimpulan pada malam hari ini, dapatan daripada kita punya konklusi untuk perbincangan kita, kalaulah let's say anak-anak kita dah jauh lah ataupun dah pergi tersasar lah bahasa kita yang paling mudah faham, dah tak boleh buat apa dah, nasi dah jadi bubur kan? Mungkin sebagai jalan terakhir bahasa dalam istilah aja, apa yang lagi yang mak ayah boleh buat? Ustaz Ahmad mungkin ada sebagai kesimpulan terakhir 2 minit ataupun 3 minit insya-Allah. Baik. Sekarang ni jam berapa tak berasa. Selalu je tengok handphone. 10.30. 10.30. Ya. Oh, masya-Allah, tapi rasa macam baru sekejap. Macam mana Ustaz Nick? Okey Alhamdulillah. Insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Cerita tentang guru saya suka tadi bila PUZ menyentuh tentang khidmat kepada guru. Allah. Guru ni siapa dia? Guru ni orang kedua setelah ayah dan ibu. Kalau kita sebut ayah dan ibu, kalau mungkin PUZ dan Anas biasalah kot buat program motivasi di sekolah-sekolah kan. Betul tak? Paling mudah kita nak nangiskan orang macam mana? Nak nangiskan budak-budak ni. Topik tu lah. Pasang lagu lah. Dia akan sentuh mak bapak, mak ayah. Lepas tu ada background music apa ke. Cuba kita buat motivasi menyentuh guru. Menangis tak dia? Sebab alhamdulillah. Sebab kat sini kita nak tengok, minta maaf, bila kita buat live tanpa ada, maknanya tak ada jabatan-jabatan yang menjaga kita ni, kita buka semua, kita kena open. Sebab nak cerita agama ni sebenarnya dia tak boleh tahan-tahan. Sebab tu ada ulama macam saya, itu tadi saya cakap tadi, saya dibawa oleh mak saya dalam satu pengajian tuan guru. Tuan guru tu iaitu Tuan Guru Syekh Hafiz Al-Jandrami. Bila tengok saya hari ni, mungkin Dai Anas dengan PUZ tak pernah tengok saya main pencak lagi. Saya main pencak silat, saya pakai busana, full busana. Silat apa Ustaz? Silat macam-macam. Silat yang saya daripada kecil lagi, saya memang suka Jackie Chan, Bruce Lee. Itu memang suka. Lepas tu saya masuk Ninja Melayu. Ninja Melayu ni daripada ilmu silat hulu balang Melayu lama. Namanya penjurit kepetangan. Lepas tu saya masuk silat cekak. Lepas tu saya masuk taekwondo, karate do. Maknanya memang suka. Last kali saya kuntau Jawa. Kuntau Jawa. Yang terbaru masa dah agak besar sikit ni depan ni, saya masuk international silat gayung. Okey. Tapi saya nak ceritakan kat situlah. Saya nak cakap dengan anak muda. Sebenarnya itulah dia jati diri kita. Jati diri bangsa Melayu telah dibentuk oleh ulama-ulama
kita ada persilatan kita ada pemakaian busana. Betul cakap PU Izzat tadi. Kalau Ustaz Ahmad tak pakai serbat, maknanya pakai kofiah. Tapi kalau satu hari saya pakai tengkolok, sebab kita tengok tengkolok dengan serban ni lebih kurang sama ke tak sama? Tengkolok pun ada destar kan. Itu kalau raja. Kalau kita tengok kan, dia sebenarnya lebih kurang sama je. Sebab dulu ulama-ulama, kalau kita tengok ulama-ulama dulu punya macam Tok Kupaloh, Tok Pulau Manis, hatta moyang saya sendiri, Datuk Bentara Luar, kerabat di Raja Selangor. Jadi kalau kita lihat di sana, kita akan tengok mereka ni ulama dan pada masa yang sama mereka boleh pakai busana Melayu. Tapi family saya sendiri pun terkejut bila saya balik Hadramaut. Dia kata, saya ni alang lah, pakai alang. Dia kata apa? Alang ni dah berubah ke? Dulu kata nak ustaz. Saya cakap, ustaz tu memang ada, tapi jati diri kita sebagai orang Melayu, kita kena ada. Kita kena ada perasaan. Minta maaf saya cakap, hari ni kadang-kadang anak Melayu kita, orang lelaki, yang bukan ustaz, dia sibuk pakai serban. Bahkan saya pernah mengajar satu tempat, serban dia lagi besar daripada saya. Masya-Allah. Saya pun cakap, baik kau ganti akulah. Maknanya, sampai kadang-kadang hari ni, pakaian jubah tu, itu pakaian ulama, orang awam nak pakai. Sepatutnya tak perlulah. Orang awam pakai macam biasa juga, pakai baju Melayu, pakai kadang-kadang kita tengok hari ni sebab tu hari ni kadang-kadang sampai mungkin ni satu forum lain pula kena masuk, iaitu hilang jati diri. Kita semua nak jadi Arab, nak jadi Arab, sedangkan apa salahnya pakai baju Melayu, pakai baju kurung yang labuh lah, yang bertutup yang menutup aurat kan. Tak apalah kalau nak pakai baju kurung, pakai purdah ke. Tapi nak ceritakan itu jati diri. Sebab tu kita tengok ada ulama-ulama yang mereka risau. So, contohnya bila saya kata Tuan Guru Syekh Hafiz Al-Jendrami, siapa yang nak tengok seakan-akan menggabungkan antara Melayu dan Hadramaut ataupun Yaman ataupun ulama-ulama Sufi, maka kita tengok boleh pergi ke Yayasan Al-Jendrami Dengkil. Boleh tengok di sana. Hari ni kata Tuan Guru, dia kata hari ni kita semua kena belajar berdikari. Ustaz-ustaz pun kena belajar berdikari. Sekarang ni beliau dah tanam kopi dekat Jendram. Baik. Jadi bila saya nak sebut tentang macam mana kita nak kembalikan anak-anak yang tersasar, kadang-kadang tu satu je. Tadi sebut tentang PU Izzat tadi sebut 3 PU Izzat tadi sebut 3. Boleh ulang balik PU Izzat? Boleh. Yang saya ingat 2 tadi ustaz khidmat kepada ulama. Yang pertama adab dalam keluarga. Yang kedua adab dengan guru dan para ulama. Ya. Yang ketiga adab dalam bersahabat, bersilaturahim. Okey, baik. Saya nak mencukupkan kepada 3 ni sebab kita hari ni hilang model. Modul kita hilang. Mana contoh yang kita nak? Sebab tu saya sebut contoh. Sebab Da'i Anas ada menyentuh tentang budak ni nak insaf ataupun nak bertaubat. Sekali jumpa cikgu yang hebat dalam YouTube, tapi asyik salah menyalahkan orang. Orang punya amalan ni tak betul, orang ni punya amalan ni dia saja yang betul. Dia saja yang betul. Jadi kat sini kita nak cerita begini. Buka kitab Bidayatul Hidayah. Mudah, simple. Bidayatul Hidayah. Ada satu bab dekat dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan bagaimana seorang cikgu, ini nak gambarkan seorang cikgu, dia menggunakan pisau untuk memotong. Pisau ni, kalau saya sebut pisau ni, Da'i Anas dengan Pizat, apa kita sebut pisau ni? Tajam. Pisau ni untuk pisau tajam. Okey, tajam. Pisau tugas dia memotong. Potong apa? Potong bawang, potong cili. Okey, paling tinggi sekalipun potong pokok lah, dahan ke ranting.
Tapi ingat, pisau yang sama juga boleh mencocok orang, boleh menghunus orang, boleh bunuh. Perlu ada gurunya. Jadi pisau ni kalau salah bagi pada guru, maka jadi lainlah anak tu. Maka oleh sebab itu, wahai ibu bapa, wahai para pelajar, sebelum nak cari guru, carilah guru-guru yang faham akan syariat ilmu yang ada di negara Malaysia. Contohnya yang kita mudah faham, senang. Tauhid, kita belajar daripada dulu lagi. Saya pun belajar, Piyu Izzat belajar, dari Anas belajar, semua orang belajar, tuan-tuan guru belajar, tuan-tuan ulama, semua daripada tanah Melayu ni, daripada awal, semuanya belajar sifat 20. Sifat 20, mana nak cari? Cuba tanya dengan cikgu yang tak nak sifat 20. Itu cikgu tiruan namanya. Si ada lagu kan? Kan kita ada lagu. Ada lagu. Allahu qidam ba. Aywa. Yang daripada kecil tu. Itu lagu lama. Dulu, kini dan selama-lamanya. Jangan tukar. Lain tu logo. Jangan tukar. Itu tauhid kita. Tauhid yang kita belajar, anak kita belajar. Jangan bagi dia belajar tempat lain. Ambil tauhid sifat 20. Dah tak payah dah. Jangan hurai panjang-panjang. Kamu pun bukan pandai sangat pun. Belajar yang pendek je. Wujud, kidam, baqa', mukhalafatul lil hawadis tu belajar. Yang kedua, belajar dulu fiqh Syafi'i. Fiqh Syafi'i belajar. Yang belajar 4 mazhab terus buat apa? Yang ustaz-ustaz hari ni pun boleh tahan juga. Dia nak mengajar 4 mazhab. Orang yang belajar kat surau masjid tu pun tak pandai lagi. Sibuk nak keluarkan. Tanya mazhab tu apa Ustaz? Jangan silap sebut mahzab dia. Mazhab. Jadi belajar betul-betul akidah, belajar fiqh Syafi'i. Belajar kitab simple, Safinatun Najah. Ini semua kitab simple. Tak payah cari kitab yang besar-besar, yang tebal-tebal. Yang ketiga, tasawuf. Tasawuf ni, okeylah. Kata Allahyarham Dr. Said Ramadan Al-Buti, Al-Mujahid fi sabilillah, Al-Syahid fi sabilillah, beliau qad saruha wa sarah, beliau pernah mengatakan, hari ni orang tak suka dengan tarikat. Orang tak suka dengan tasawuf. Cakap dengan dia pembersihan hati. Jadi pembersihan hati itu semua orang terima. Apa dalam pembersihan hati? Dalam pembersihan hati, tak nak menipu, bohong, mendusta, mencuri, adu domba, mengumpat, menghina, mengutuk, mencaci. Ini semua adalah tasawuf. Ini adalah akhlak. Jadi sebagai pengakhir saya, untuk semua yang ada bersama, saya ni selalu buat forum da'i Piyu, selalu kita pandang orang. Hari ni kita pandang bertiga je. Itu yang Piyu tadi sebut, yang atas, yang tepi. Kita dekat dalam Zoom, tapi orang lain dia dalam Facebook. Walhasil saya mengajak kepada semua yang dia sebenarnya, kami bercakap ni sebenarnya Piyu dengan Da'i, idea kepada program ini ialah idea saya sendiri. Saya bersama dengan ARG, saya mengajak ARG untuk buat program begini. Saya mengajak kepada siapa yang bernama guru besar depan kami ni, yang ada guru besar, tolong fikirkan program macam ini, buat di depan pelajar-pelajar kamu. Kamu mengadu, wahai cikgu, guru besar, mengadu anak murid saya tak dengar cakap, betul cakap Piyu Izzat tadi. Ambil input ambil outdoor, maknanya ambil orang luar. Betul. Guru disiplin dia dah letih tengok. Dia tengok macam galak. Galak. Dia tengok galak dia. Gerak khas. Tapi tengok macam Da'i Anas. Muka senyum je. Ini kalau anak murid tengok, dia suka tengok. Sebab apa? Sebab dia tengok cikgu dia bawa orang yang dia selalu tengok dalam TV. Allah. Ini pun sebenarnya input yang baik. Tapi saya ni suka cakap cara orang tua. Sebab saya pun dah hampirlah umur 40 ke atas.
Sebab apa? Sebab saya terkilan dengan satu sekolah. Bukan sekolah sikit pun. Kebanyakan mereka kata apa? Kita memang nak bawa ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz dalam selebriti ni, dalam TV yang selalu mengajar ni. Tapi kami tak ada bajet. Allah. Tak ada bajet nak bawa. Saya cakap, kalau ustaz tu, penceramah tu, dia ikhlas, insya-Allah dia akan pergi juga turun sekolah tu. Lebih-lebih lagi, cari ustaz yang dulu pernah sekolah kat situ. Dai Anas sekolah kat mana? Sekolah menengah? Saya Perlis. Sekolah menengah apa? Tengku Budriah. Tengku Budriah. Siapa yang ada orang Tengku Budriah, jemput Dai Anas. Suruh bercakap supaya anak murid tengok, ini dulu aku jadi pelesit macam ni. Silap hari bulan jadi macam Dai Anas. Piu Izzat kat mana belajar dulu? Sekolah menengah? Sekolah Ustaz. Yang pertama di Mata Mahmud Al-Ustaz. Mata Mahmud Al-Ustaz. Yang kedua? Kedua di Semak Labu, Negeri Sembilan. Oh, Masya Allah. Ni semua sekolah top-top ni. Ustaz. Jadi kat sini saya mengajak kepada semua pengetua, guru besar, bawa ustaz-ustaz ni semua buat program macam ini. Dudukkan depan anak murid. Mudah-mudahan mereka bila tengok dengan cara santai, sembang macam ni, mudah-mudahan terbuka hati mereka. Dan yang kedua, saya mengajak kepada semua yang ada autoriti, yang ada kuasa-kuasa, penguasa, polis, apa saja. Program-program macam ini perlu diadakan. Walaupun ambil contohnya Dai Anas, ambil seorang lagi tokoh daripada polis, ambil tokoh daripada ekonomi. Contohnya, cerita tentang bab yang berkaitan. Macam kita hari ni, kalau saya bercakap dengan Dai Anas dan Fiuzan, cuba kita sebut berapa banyak masalah gejala sosial yang berlaku. Dan semuanya kita salahkan remaja. Adakah remaja itu tempat yang hanya salah? Bukankah kita juga yang boleh menyebabkan kesalahan tersebut? Wahai ibu bapa, anak tak datang sekolah, bukankah kamu juga boleh menjadi penyebab? Anak yang tak hormat orang tua, mungkin dia pernah lihat kamu tak hormat mak bapak kamu. Maknanya benda ni semua dia katakan dalam kaedah Islam dipanggil kama tadinu tudan. Apa yang berlaku hari ni mungkin pernah berlaku sebelumnya. Maka oleh sebab itu bak kata pepatah Melayu akhirkan. Kita orang Melayu. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. InsyaAllah. Piramli tu. Itu Piramli, peminat Piramli. InsyaAllah. Kita akhirkan dengan doa ke apa? Ataupun Dai Anas nak tanya lagi? Ada soalan khas semua? Sebenarnya ada yang tanya soalan. Dekat saya pun ada juga. Tapi memandangkan masa amat mencemburui Ustaz Ahmad dan juga Fiuzat. Dan juga ialah malam ni malam kita banyak beramal. Jadi utamanya bagi mereka yang mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada cadangan. Biasanya malam Jumaat ni banyak amalan-amalan khusus yang mungkin kita amalkan. Bukan sekadar kita biasalah orang kahwin ni dia faham lah kan, tapi ada amalan-amalan yang mungkin kita dapat ijazah dan sebagainya, terutamanya kita buat tahlil dan sebagainya, dan mungkin kita bagi ruang sedikit bagi mereka yang menonton malam hari ni. Mungkin kita akan sambung pada sesi yang akan datang, insyaAllah kita akan sembang panjang lebar, mungkin dengan tajuk yang lebih menarik, pasti lebih menarik, dan juga pastinya mungkin di tempat yang lebih terbuka, mungkin tak buat kita Zoom lagi, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita doakan juga mudah-mudahan amin. ARG KL Selangor dan juga seluruh yang memperjuangkan, memperkasakan sunnah wal jamaah di tanah air kita, tanah Melayu ni, insyaAllah mudah-mudahan diberikan kekuatan, semangat dalam menyusun gerak kerja, dalam mengembalikan masyarakat dan juga mad'u kita ni kembali ke landasan yang sebenar dan dengan akidah yang sahih lagi bersih, dan mudah-mudahan kita semua para asatizah dapat berganding bahu, dan juga para syekh, masyayikh kita diberikan kesihatan yang baik dan juga diberikan kekuatan dan semangat untuk terus berdakwah, memandaikan dan juga memanusiakan manusia, insyaAllah mudah-mudahan. Dan terima kasih daripada pihak saya kepada pihak ARG KL Selangor sekali lagi, dan juga Ustaz Ahmad dan juga Piu Izzat, dan mungkin sebagai yang terakhir kepada semua yang menonton juga, mari sama-sama kita tadah tangan
kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang penuh keberkatan ni. Kita minta sikit Ustaz Ahmad untuk kita tutup dengan sedikit doa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita. Piu Zat. Allah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa para guru dan masyayikh kami ya Allah, para ulama dan salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan dunia. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, golongkanlah kami dan golongan yang mendapat syafaat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Ya Allah, permudahkanlah hisab kami ya Allah, permudahkanlah hisab kami ya Allah, permudahkanlah hisab kami ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami dan golongan yang dapat mengakhirkan hidup kami dengan kalimah yang mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Andai di sepanjang majlis kami pada malam ini ada salah dan silapnya, ampunkanlah ya Allah. Dan jika ada manfaat dan kebaikannya, kau panjangkanlah kebaikan dan manfaat ini untuk kebaikan diri kami dan sekalian yang ada pada malam ini ya Allah. Mudah-mudahan dengannya menjadi asbab keredaan di sisimu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس الأعلى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad bin Syadan dan juga Piu Izzat dan juga pihak pengurusan dan juga admin ARG Selangor dan juga Kuala Lumpur dan juga semua yang menonton pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga berjumpa lagi. Mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Terima kasih dan keladi. Kalau ada salah dan silap jangan disimpan di dalam hati. InsyaAllah. Sekian kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi ila allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padanya dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara. Keluarkan buat nick boleh cakap dah. Dah tu. Betul kan? Ana ada send friend request tu dekat Ustaz Ahmad dengan